liku-liku ini. Sebab itu kita hendaklah menjadi, Ustazah selalu gunakan bahasa, jadilah benih yang baik. Dicampak kita ke mana pun, kita akan menjadi manusia yang baik, hatta boleh membawa orang lain jadi baik. Ini maksud soleh wa musleh. Jangan minta hanya jadi soleh sahaja, minta jadi orang musleh. Soleh, kita seorang-seorang jadi baik, tapi kita tak mampu mengajak orang lain jadi baik. So pastikan semoga anak-anak lelaki kita semua jadi soleh wa musleh, solehah wa muslehah. Dia memang orang baik, dia boleh menjadikan kawan-kawannya baik. Ada ramai orang baik, tetapi bila jumpa dengan kawan-kawan, dia ikut jadi jahat sekali. Pegang surah An-Nas supaya kita benar-benar faham. Muslimat, Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada menyebutkan bagaimana usaha supaya di dalam kita melakukan sembahyang, jangan sampai si khannas itu dapat memasukkan pengaruhnya ke dalam dada kita. Antara yang beliau tulis dalam Ihya Ulumuddin, apabila engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah engkau ingat bahawa musuh besarmu itu syaitan. Kita dalam hidup sentiasa disuruh ingat Allah tempat kita berpaut, dan kita juga disuruh ingat musuh kita adalah syaitan. Musuh kita adalah syaitan ni kita kena ingat, muslimat. Maka jangan penatkan diri untuk menambah musuh-musuh yang lain. Jiran dijadikan musuh, orang tak sekepala dengan kita dijadikan musuh, balik kampung adik-beradik dijadikan musuh. Cukup-cukuplah muslimat. Sebab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali kata musuh kita dah ada khas, syaitan. Tak boleh tengok kita buat baik, maka terus buat baik. Kamu mesti berlawan dengan syaitan yang sungguh-sungguh. Kalau kita dah tahu syaitan tu musuh kita yang paling ketat, kita cari lagi musuh. Jiran jadi musuh, kawan-kawan, semua orang kita nak musuh. Hidup kamu tidak akan tenang. Berganda-ganda susah yang akan kamu lalui. Muslimat dirahmati Allah. Apabila engkau membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hendaklah engkau ingat bahawa musuh besarmu itu, yakni syaitan, selalu mengintipmu. Dan jika engkau lengah, niscaya dipalingkannya hatimu daripada mengingat akan Allah. Asal mulanya ialah kerana hasad dengkinya kepadamu. Syaitan memang dengki dengan manusia. Sebab tu kemarin kita belajar hal dengki. Kalau tak bunuh rasa dengki ni dalam hati kita lah setan itu. Asal mulanya ialah kerana hasad dengki si setan ini kepada kita. Melihat engkau munajat. Apa dengkinya syaitan? Melihat manusia buat baik, syaitan memang dengki. Muslimat dirahmati Allah. Dalam tafsir Al-Azhar, Hamka ada memujuk seorang bekas presiden dulu-dulunya lah. Dia kehilangan anak semasa kecil, sedang main mandi dalam swimming pool. Lepas tu Hamka, ulama yang hebat, dia mendatangi presiden tersebut. Dia pun bagi tahu, nak ucap tahniah ke takziah kalau orang meninggal ni. Hamka boleh kata tahniah kerana anakmu meninggal saat dibangga-banggakan olehmu. Anak kecil kan tak ada dosa. Anak kecil kan menjadi penyejuk jiwa. Anak kecil kan tak tahu nak menyakiti orang tuanya. Apa yang dia buat semua sweet saja. Betul tak muslimat? Tahniah kata Hamka kerana anakmu pergi bertemu dengan Tuhanmu saat kamu membangga-banggakannya. Maksud Hamka apa? Akan datang, kita bersangka baik dengan Allah. Kalau dia tidak diambil hari ini, mungkin muslimat dirahmati Allah, dia akan diambil pada saat dia sudah tidak menjadi kebanggaan ibunya, ayahnya. Maksudnya apa? Kita tak faham, baca berulang kali ni. Rupanya ada orang yang bila berbuat dosa dengan orang tuanya, dia mati dalam keadaan dia berdosa kepada orang tuanya. Faham tak? Tapi anak yang mati dalam usia kecil, yang sedang menjadi kebanggaan orang tuanya, sudah pasti tempatnya di dalam syurga Allah. Yakinlah bahawa anak ini akan menyambut anda di syurga kelak. Ini bahasa Hamka yang Ustazah pinjam. Masya Allah, sebab tu saya suka baca tafsir Al-Azhar. Okey, muslimat dirahmati Allah, kita sebutkan padahal iblis itu dikutuk Tuhan kerana sekali dia bersalah. Dia membanggakan diri, aku dicipta daripada api, engkau diciptakan daripada tanah liat yang hitam. Sombong dia, dihalau daripada syurga, tak lagi dijemput ke dalam syurga. Kerana apa? Kerana dah buat dosa, tak nak bertaubat kepada Allah.
Tengok Adam, dihalau juga dari syurga, tetapi tak berhenti bertaubat Nabi Adam alaihissalam, dan kita ini keturunan Adam, insya-Allah dengan taubatan nasuha kita yang sungguh-sungguh. Dalam tempoh PKP ada banyak tempoh masa untuk kita taubat lagi, nangis lagi, bertaubat lagi, hubungi orang-orang yang kita rasa nak minta maaf. Muslimat jangan bertangguh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan dengan yang lebih baik. Itulah dia syurga Allah tanpa hisab. Amin. Sesungguhnya engkau melindungkan diri kepada Allah daripada perdaya syaitan. Menggunakan surah An-Nas, kita sedang melindung diri daripada perdaya syaitan dengan meninggalkan apa yang disukai syaitan. So, kita amal surah An-Nas saja, tapi kita tak tinggalkan apa yang disukai syaitan. Ini salah. Kita amal surah An-Nas. Apa tujuan kita amal surah An-Nas? Supaya syaitan jauh dari kita. Tetapi pada masa yang sama kita buat amalan syaitan. Ini tak betul. Hamka kata muslimat, bila kita beramal akan surah An-Nas, ini pentingnya tadabbur. Kita baca surah An-Nas dalam solat, tapi kita masih tunduk kepada perintah syaitan, bisikan syaitan. Itu menunjukkan siapa yang salah. Setan salah ke bukan? Mak ayahmu salah ke bukan? Diri sendiri yang salah sebab kamu tunduk dengan bisikan syaitan. Kamu kena kuatkan diri kamu. Ini maksud dalam tafsir Al-Azhar, meninggalkan apa yang disukai syaitan. Bukan semata-mata hanya berlindung diucapkan di mulut. Ustazah, saya dah baca dah surah An-Nas tapi tak rasa khusyuk pun dalam sembahyang. Ramai kan? Ustazah, saya nak keluar rumah dah baca dah surah An-Nas tapi jap-jap jiran saya tadi bagi tahu yang benda buruk-buruk. Banyak betul lah minal jinnati wan nas yang datang kat saya ni. Minta maaf sebut. Takut-takut setannya tu kita. Apa kata Ustaz dalam ceramah-ceramahnya, muslimat dirahmati Allah, dia kata apa? Bila kita berpuasa kita masih buat kesukaan syaitan, syaitan dibelenggu ni. Sebenarnya syaitannya siapa? Saya tak nak jawab. Ini dalam radio iKim saya dengar. Tengah bawa kereta saya senyum. Oh, dahsyat Ustaz ni, tak ingat Ustaz mana ceramah. Dia kata kita tengah puasa, Allah janji dalam Ramadan iblis tu diikat, dibelenggu. Tiba-tiba kita masih mengumpat, kita masih buat maksiat. Setan ni sebenarnya siapa? Apa tu pengacara cakap, kita lah Ustaz. Awak yang cakap, saya tak cakap. Macam tu. Jadi Ustaz pinjam je lah. Maknanya, apa guna kita bera'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul a'udzu birabbin nas, tapi masih buat lagi benda yang disukai syaitan. Faham tak muslimat? So, jadikan ini sebagai tabir untuk lindung kita daripada hasutan syaitan, dan kita sendiri ini jangan mensyaitankan diri kamu sendiri. Tu dia bahasa Ustazah Zai. Pinjam apa yang Ustazah baca daripada Hamka. Muslimat dirahmati Allah, ada satu hadis kursi. Tahu hadis kursi? Hadis kursi ni adalah firman Allah yang tidak kita jumpa dalam Al-Quran, tetapi dia cakap direct kepada Rasulullah Muhammad, nanti engkau sampaikan kepada umatmu sekian-sekian. Apa kata Allah? La ilaha illallah, la ilaha illallahu hisni, faman dakhala hisni amina min azabi. Kata Allah kepada Muhammad, suruh sampaikan kepada kita, la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, adalah bentengku. Barang siapa yang masuk melindungkan diri ke dalam bentengku, selamatlah ia daripada azabku. Makna muslimat, apa sahaja yang kita buat, kena sentiasa ingat, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Apa saja bisikan kejahatan yang datang daripada rasa hati ataupun bisikan manusia, kita tahu benda tu jahat, minta lindung dengan Allah daripada surah An-Nas, dan ulang sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku tak nak ikut cakap dia. Kadang-kadang kan ada penyakit apa, halunasi, selalu sebut lupa, nak tergelak dah pula, dah macam minal yuwaswisu fi sudurin nas. Apa halusinasi? Yang dengar bisikan-bisikan tu. Ada orang datang pada Ustazah, ada masalah macam tu. Ustazah, itu yang ada orang bapak sembelih anak, na'udzubillah ya Allah. Suruh amalkan surah An-Nas. Setan ni yang menjadikan rupa anak ni jadi monyet lah, jadi rupa apa. Pernah ada isu dalam surat khabar, dia sembelih anak dia, dia menjerit lepas sembelih tu. Dia kata ni bukan anak dia, tadi ni monyet yang saya sembelih ni. Allah, kesiannya muslimat, setan tengah bergelak ketawa seronok.
Ia berpunca, sebab tu kadang-kadang penyakit kejiwaan ini bila berubat cara Islam dijumpai sebenarnya ada sedikit kerosakan. Iman kita mudah ada penyakit was-was. Sebab tu penyakit was-was sangat bahaya. Lindung diri daripada surah An-Nas. Baca surah An-Nas dalam Fatihah nak bermusuh betul-betul dengan syaitan yang memusuhi kita. Cara macam mana? Kita tahu benda tu benda yang setan suka, jangan buat. Kekal pendirian kita hanya nak ikut benda yang Allah redha. Noktah.